ada tauliah. Tapi tak apalah, pelan-pelan. Untuk Perlahan-perlahan. kita nak Okay. menjadikan ia sebagai kelangsungan dakwah. Untuk makluman Ustazah dan juga sahabat-sahabat semua, sekarang ni saya berada di Sabah. Tu yang dalam kereta ni. Habis kuliah subuh, geng subuh macam Jumaat di masjid daerah Putatan. Semalam dekat masjid Kampung Berundung, Papar. Malam semalam dengan pagi semalam dekat Allahumma salli Muhammad, Keningau. Malam ni pula dekat Kimanis. Esok baru balik. Jadi tumpang peluang ada dakwah tu, kita jalan, kita teruskan. Terima kasihlah pihak sahabat pecinta Al-Quran yang masih sudi menjemput Al-Faqir ini untuk berkongsi sesuatu dengan sahabat-sahabat semua. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pagi ni dah sampai belum? Kata-kata dah angkat tangan. Ustaz, minta lah tauliah kat Kedah. Saya memang nak minta tapi belum mereka buka. Kalau mereka buka, saya minta. Saya ni lambat lepah kata. Belah Utara kata lambat lepah. Bukan lambat laun, lambat lepah. Maksudnya ada je, saya pergi. Saya pun beritahu dah kat kawan-kawan di Jabatan Mufti. Ada je tawaran yang dibuka untuk permohonan. Saya akan mohon. Perak yang latest saya pergi mohon hari tu. Alhamdulillah saya ambil periksa. Saya temu duga. Kemudian saya duduk dalam dia punya kursus 2 hari untuk Datuk Sahibul Samaha bagi tauliah kepada kami. Alhamdulillah. Jadi bukan senang nak dapat tauliah ni, untuk dapat kebenaran menyampai dan juga berdakwah di negeri masing-masing. Jadi insyaAllah ada rezeki saya pergi. Pahang saya nak pergi, Terengganu, Kelantan nak pergi. InsyaAllah kalau ada dibuka untuk temu duga tauliah insyaAllah. Dan orang Kedah cakap lambat lepah je. Lambat lepah je. Maksudnya ada peluang je, grab terus. Tu dia, lambat lepah. Baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, soalan saya tadi, dah makan belum? Jawapan kita mesti, dah makan Ustaz. Kenapa kita nak kena makan dulu? Ataupun kenapa bangun pagi, makan yang menjadi utama. Makan yang menjadi agenda yang harus. Bukan dekat wajib je. Harus satulah. Wajib untuk kita. Sebab kalau tak makan, Ustaz macam mana nak kerja? Macam mana nak pergi sana? Siapa pilot Ustaz di Sabah kali ni? Ramai. Salah seorangnya bekas driver Abang Syamsul Debat. Kemudian setiausaha Masjid Daerah Putatan. Tu. Dan juga orang kuat masjid lah. Jadi mereka menginfakkan masa khidmat untuk saya. Jadi driver, jadi pemudah cara lah untuk sampai juga ke lokasi-lokasi dakwah di sini, Masya Allah. Jadi sebab tu kalau orang tengok, kenapa Ustaz Nabil ni kerap sangat main Sabah? Sebab orang Sabah dia layan saya ni macam YB yang berdakwah. Jangan salah faham. YB tu politik ni, YB yang berdakwah. Lain tu Ustaz kan, politik-politik lah kan Ustaz. Ya, politik-politik lah. Tapi kita Ah. ni yang dalam dunia dakwah kita menggunakan siasah untuk Ya, berdakwah dengan baik, dakwah tu insya-Allah. penting. Betul. Jangan kata label selama taraf kita dengan YB yang politik-politik tu lain. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang dia ada misi. Macam politik parti dia ada misi. Kita dalam Islam Yes. dia politik juga, tapi politik untuk uslub dakwah. Cara kita nak menyampai. Sebab tu pada awal dulu pun sama, saya sampai di Sabah ni saya rasa kekok sebab kita orang utara. Boleh ke orang nak faham bahasa kita? Lagi dia cakap macam parpu macam gapla jingga apa semua, dia faham ke tidak? Tapi bila tengok rupanya orang Sabah ni macam akrab, lebih faham apa yang kita faham. Sebab konteksnya adalah penyampaian dan gaya bahasa yang mudah orang faham. Alhamdulillah diterima pakai. Jadi itu yang saya datang Sabah. Jadi minggu depan belah Selangor lah pula. Minggu depan pula main balik Sabah. Jadi beruntunglah orang Sabah bah. Siapa orang Sabah di sini, alhamdulillah. Betul. YB yang bersara pun ramai dalam ni, puan. Yang bersara YB. Baik, Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, tak apa, kita nak sambil-sambil cerita. Berkenaan dengan tadi saya tanya sarapan. Kenapa kita sarapan? Sebab bila kita cari dalam hidup kita, letak dah dalam mindset, kalau bangun pagi kena sarapan. Kalau tak sarapan namanya tak pagi. Kita perlu untuk sarapan. Sedang tujuan dan matlamat utama kita adalah apa yang kita nak cari untuk diri kita. Kalau sarapan kenyang ni sampai tengah hari, tapi tak ada sarapan kenyang sepanjang hari. Sepatutnya kita bangun, kita mencari sesuatu yang menjadikan dia
kita rasa untung sepanjang hari. Macam pagi inilah, mungkin tengah bercuti ni, kita hujung minggu, hari Ahad, kita rasa selesa sebab hari ni tak ada kerja, hari ni mungkin ada kenduri kenara saja, mungkin nak pergi jalan-jalan sana sini. Itu kita punya perancangan. Tapi sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, sebenarnya santapan yang kita ambil, yang kita guna tu hanya untuk kenyang perut kita. Tapi santapan yang bawa kepada kita kekenyangan selama-lama adalah jiwa kita yang perlu kita ambil nilai, iaitu yang keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jap, saya nak minta izin daripada driver. Nah, saya ingin boleh. Okey, jom kita sambung sikit berkenaan dengan cerita kita pada pagi ni. Maaflah, baru sampai tempat penginapan. You know? Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Saya nak sebut satu saja benda yang perlu kita cari. Tak kira lah tahun baru ke, tahun lama ke, umur kita semakin bertambah, umur kita semakin meningkat, berarti kita ni semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita buat? Ialah kita nak mencari namanya keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sebut saja tentang keredaan, semua orang faham maksud redha. Okey, sekejap saya nak masuk lift. Kalau terputus, sekejap lagi saya sambung balik. Kalau terputus, rasanya tak putus kot. Boleh saudara-saudara? Kalau terputus lah. Apa yang kita faham dengan redha? Apa yang kita faham? Jawapan tu saya yakin ada pada diri kita masing-masing lah maksud redha. Ada yang kata redha ni berserah. Ada yang kata redha ni kita bergantung. Ada redha ni kita masih lagi bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang kita faham maksud redha. Tapi sedar atau tidak, penilaian redha kita dengan Allah tu macam mana? Tuan-tuan, sebagai contoh saya tanyalah. Puan-puan lah khususnya yang dekat dalam kita punya room ni, dalam kita punya grup kita ni. Saya nak tanya pada puan-puan khususnya. Kalau lah suami kita kahwin lagi, puan-puan redha tak? Ada tak nak jawab? Saja tanyalah. Kalau tak apa tulis, Redha tak apa lah tulis. Ustaz, dah jodoh dia yakin lah. Saya ni dah biasa. Reda lah. Suami saya orang Kedah, menikah lah dia. Oh, ya ke? Yakinlah. Saya faham. Jawab redha tu macam tak ikhlas tu dengar tu. Saya redha lah Ustaz. Redha macam marah, lepas apa marah pula? je pun. Biar tak pernah marah. Tak pernah bergaduh. Ustaz 40 tahun nikah. Right, saya faham. Okey, dalam arti kata yang lain, mungkin pada kita terima sebab benda tu dah berlaku. Benda tu dah terjadi. Itu dari sudut saja. Saya gurau je, jangan marah saya. Saya gurau je, ya. Yang penting sedar atau tidak, kita hari ni, redha ni bukan hanya sekadar kita terima walaupun kita pedih. Kan macam berjadi sesuatu ujian, musibah, saya yakin kita redha. Redha tu sebagai tanda iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang ayat saya baca tadi, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu buat sesuatu yang kamu usaha di dunia ini, nescaya akan dipertontonkan di hadapan Allah dan para rasul dan juga orang-orang yang beriman yang lain. Sebab mereka mengakui sesuatu yang kita buat tu atas nama kesungguhan keimanan kita kepada Allah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, hari ni kita bangun-bangun pagi, masih lagi kita dapat tengok rumah kita yang tersergam indah. Buka-buka mata masih tengok lagi muka suami kita yang kita cinta dari dulu sampai lah ni. Beralih-beralih tengok masih ada wajah isteri kita yang dulunya cekang bak Nilofa, hari ini dah kendor macam buah labu. Jangan itu saja saya bagi tak yang berkata tu Ustaz. Kata kami Ustaz dah. Rupa kita sama dah. Awal-awal dulu cekang je kulit ni. Lama-lama dia kendor, dia kecut, je kita manusia. Jadi kalau kerana dengan dunia ini kita nampak masih lagi Allah bekalkan rezeki dan nikmat yang banyak, bersyukur. Sebabnya orang yang kita sayang, apa yang kita miliki masih ada pada kita. Bayangkan macam mana sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, Palestin. Dalam tidur mereka pun tak nyenyak. Apatah lagi tidur mereka mungkin tidur yang terakhir. Bangun mereka dah berada di alam yang lain. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, keredaan mereka berbanding dengan kita terlalu jauh.
Kenapa? Kita hanya reda. Reda pun kadang-kadang sebut pun tak ikhlas. Tapi mereka reda, serah segala-gala kebergantungan kepada Allah dan tidak mengharapkan apa-apa melainkan harapan mereka beroleh syurga yang kita idam-idamkan. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, waktu saya nak sebut pada kita ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kelangsungan kita nak mendapat keredaan Allah, terutama ni pengisian kita hala ni dah masuk dah awal Rejab, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik menerusi beberapa turuk hadis antaranya Baihaqi dan sebagainya. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut doanya begini, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bukan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati akan kami bulan Rejab, bulan Sya'ban dan sampaikan, bawalah jiwa kami ni ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah sebab kami nak sampai kepada bulan Ramadan. Itu yang kita minta supaya Allah izinkan kita sampai ke bulan Ramadan. Sebab tahun ni tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, ialah kita dalam keadaan kita hari ni, cuba tengok. Saya baru balik daripada masjid daerah Putatan tadi, dia orang minta saya kongsi berkenaan dengan Gaza. Pejuang subuh tadi ni, nak cerita je tentang pejuang subuh. Jadi saya kaitkan cerita tentang Gaza. Kebetulan dia kata, Ustaz dah sampai Gaza kan? Ustaz boleh cerita tentang Gaza. Jadi saya buat cerita tentang Gaza. Saya sebut tentang bagaimana jiwa hebat penduduk bumi Palestin, terutama di Gaza, yang membuatkan orang Yahudi, Zionis khususnya, tak senang duduk. Yahudi tak semestinya Zionis, tapi Zionis confirm Yahudi. Gitu. Sebab pok-pok Zionis ni pok-pok yang hak jadi zaman ini yang diketuai oleh Netanyahu. Netanyahu ni. Ni kepala jahat ni. Jadi tuan-tuan, kita doa moga-moga Allah tamatkan riwayat dia, tamat terus segala gejatan serangan-serangan yang tak memberi kemanusiaan ini. Semoga Allah tamatkan segera dan kembalikan hak pembebasan dan hak kemenangan serta hak kependudukan bumi Palestin kepada penduduk asal mereka, insya-Allah. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka apa yang kita nak cari dalam erti kata keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang hari ni Allah datang kepada kita macam-macam isu, macam-macam masalah. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawa satu cerita sebelum saya lanjutkan tentang apa yang perlu kita isi nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair. Kalau siapa yang pernah dengar lah Urwah bin Zubair. Saya yakin yang pernah kita dengar adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sana. Ya, Abdullah bin Zubair. Urwah bin Zubair mungkin jarang kita dengar. Urwah bin Zubair adalah adik kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair adalah anak kepada Zubair ibn Al-Awwam. Zubair ibn Al-Awwam adalah sahabat Nabi SAW, suami kepada Asma binti Abi Bakrin, iaitu kakak kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, Abdullah, abang kepada Urwah, sempat hidup bersama dengan Nabi dan sempat hidup di zaman baginda Rasul SAW itu sendiri. Maka dia digelar sebagai sahabat. Manakala Urwah tak sempat bersama dalam kehidupan Nabi, maka dia digelar sebagai tabi'in. Adapun dalam masa yang sama, Urwah adalah seorang tabi'in yang mulia, tabi'in yang cukup dihormati. Kerana dengan kefaqihan yang ada pada Urwah, maka dijadikan ia juga di antara pakar rujuk setelah mana para sahabat semakin lama semakin banyak yang meninggal dunia. Baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, pendek ceritanya, ketika zaman pemerintahan Walid bin Abdul Malik, seorang gubernur di Syria, bila dia nak dapatkan satu makluman berkenaan dengan penjelasan hukum, maka dia merujuk kepada tabi'in ini yang namanya Urwah bin Zubair. Tapi Urwah bin Zubair ketika itu berada di Madinah. Jadi jauh sangat ni. Dia duduk di Syria, yang kawan ni duduk di Madinah. Jadi dia hantar utusan supaya Urwah boleh datang ke Syria bertemu dengan beliau, Walid bin Abdul Malik, gubernur Syria. Jadi
Urwah bin Zubair ini, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka dia pun bersiap siagalah, keluarlah dia bersama dengan anak-anaknya iaitu Abdullah untuk ke Syria. Perjalanan jauh, tuan-tuan. Kalau naik unta berhari-hari. Jadi bila dia bawa dalam perjalanan, macam biasalah macam kita lah, bila dah pemimpin minta, maka dia pun bersegera. Kata dia, kalau aku bertangguh, kalau aku lambat-lambat, nescaya nanti sampai pun lambat. Dan bimbang apabila aku sampai lambat, tertanya-tanya ataupun tertunggu-tunggu kedudukan mana ni sahabat yang sampai ni, tabi'in ini ni. Jadi dia pun berbincang dan terus berjalan untuk sampai ke Damsyik. Dalam perjalanan, Allah bagi ujian dekat dia, sakit kaki. Kaki sakit. Satu-satu Allah uji dia. Kaki sakit, kemudian naik ke betis. Betis sakit, naik ke lutut. Akhirnya naik ke paha. Jadi melarat. Sikit sakit. Jadi Urwah ni, tuan-tuan sahabat rahimakumullah, bila dah sakit, dia tengok-tengok dalam keadaan diri dia ni dah semakin uzur, semakin tak berapa nak sihat. Kalau kita lah hidup kita contoh macam hari ni, pagi ni kan, kalau kita tak sihat ni, tuan-tuan, nak pergi tak mayang subuh dekat masjid? Allah Ustaz, sakit lutut Ustaz. Ustaz ni terkehel, Ustaz ni malam lena, bantai terletak tempat lain jatuh. Ni leher macam, ayat alasan macam-macam, tuan-tuan. Tak pergi mayang subuh. Tapi Urwah kata apa? Kalau aku berhenti ataupun pergi mendapatkan rawatan, bimbang aku akan sampai lambat dan hilanglah kepercayaan daripada khalifah pemimpin ini untuk bertemu dengan aku, sedangkan arahan supaya aku sampai sesegera mungkin, tapi aku buat bertangguh-tangguh. Aku boleh buat alasan ni sakit kaki, tapi biarlah aku berjalan supaya aku sampai dalam keadaan kaki aku ni boleh lega dengan cepat. Tapi sakitnya semakin melarat. Dia teruskan juga perjalanan, mengambil masa lebih kurang 7 hari. Sampailah dia ke Syria, Damsyik. Tiba-tiba dalam keadaan masa yang sama, sakit itu dah mula melarat, nak menjala ke bahagian badan yang lain. Ketika itu bila khalifah tengok, teruk ni. Dia panggil semua tabib-tabib dia untuk tengok dan buat pemeriksaan. Bila tengok, doktor-doktor tabib-tabib ni terkejut. Sebab bukan benda yang biasa-biasa. Macam kalau kita katalah jangkitan kuman kena dekat kaki, dia meribak sampai ke paha ni, maka doktor cek-cek, doktor kata kalau kita nak rawat sakit ni tak lain tak bukan ialah dengan caranya kena potong kaki. Kena potong kaki. Bayangkan tuan-tuan, mai daripada Madinah nak pi ke Syria, tiba-tiba dah sampai sakit kaki, sampai-sampai pula doktor cakap kena potong pula kaki, tuan-tuan. Kalau kita lantai macam saya lah, Ustaz Nabil, mai ke Sabah kita ceramah contoh. Saya pun mai lah Sabah, beli tiket lah, terbang mai Sabah, mai Sabah. Minta maaf Ustaz, Ustaz tak dibenarkan ceramah. Apa ni? Panggil saya mai. Dah lah tak ada ceramah. Lepas tu nak bayar? Tak bayar. Kan? Tiket flight dia. Contoh, kita akan marah orang. Sebab orang mempergunakan kita. Bayangkan Urwah bin Zubair datang daripada jauh sampai ke Madinah, tiba-tiba diuji dengan sakit kaki. Doktor cek, doktor kata kena potong kaki. Kalau kita, tuan-tuan, confirm. Ni hang punya pasal ni Gubernur. Hang panggil aku, tengok kaki aku dah sakit, hang ganti. Bagi pampasan. 50 ekor unta. Contoh, kalau kita lah nak minta dekat orang. Tapi kata Urwah, kalau itu yang terbaik untuk aku, rawat sakit aku, maka potonglah kaki aku. Tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Jiwa hebat, tuan. Sampai kalau saya sendiri, tuan, kita lah bila Allah uji ni, memang tak bangunlah kita macam mana Urwah tadi. Bayangkan Urwah boleh kata, tak apalah kalau dah nak kena potong, maka potonglah kaki. Tak apa, aku terima je. Aku terima je untuk potong kaki. Allahu Akbar. Hebat, tuan-tuan. Sampai tahap tu, ni di antara tabi'in. Orang yang hidup di zaman sahabat, tapi tak sempat hidup di zaman baginda Nabi SAW. Dia kata apa? Kalau perlu potong, potonglah kaki. Kalau itulah sebagai rawatan terbaik untuk kaki aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau saya sendiri pun rasa macam memang tak boleh buat apa, tapi tengok macam mana tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian boleh serah urusan. Sebab tahu, tabib-tabib yang dipilih oleh Gubernur ini tak lain tak bukan orang yang memang layak untuk memberi jawapan, memberi pandangan dan membetulkan kedudukan. Bila tabib dengar kata kena potong dan Gubernur dengar dia bersetuju, okeylah. Kalau macam tu, jalan.
Jadi doktor kata, okey, tak apalah kalau macam tu, kita kena ni lah, kita kena bagi ubat tahan sakit, ubat pelali, kan. Dia kata ubat tu macam mana? Jadi tabib pun kata, ubat ni akan membuatkan tuan takkan rasa sakit. Tuan akan, macam kalau kita kata khayal lah. Sakit tu akan hilang sebab tuan akan diberikan bius ubat. Terus dia kata, kalau kerana dengan ubat bius tu aku tak mau. Terkejutlah tabib. Sebab ini antara formula untuk nak kurangkan sakit sebab nak potong kaki. Dia kata, kalau nak bagi ubat bius aku tak mau. Ni tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Kalau dah tak mau ni apa rawatan yang terakhir? Kata dia, kamu boleh potong kaki aku sebab aku tak mau dalam keadaan aku nak dirawat, aku lupa akan Tuhan aku. Sebab bila bagi ubat bius, kan kita jadi khayal. Bila jadi khayal ni, dia tak ingat dunia. Bila tak ingat dunia, satu saat kata dia, kalau aku terlupa dekat Tuhan, aku tak mau. Sebab bila kita kan kena ubat bius kan, lali, terlupa. Terlupa untuk sebut nama Allah. Dia kata, aku tak nak. Jadi tabib kata, kalau macam tu susahlah kalau kita nak potong kaki. Kata dia, boleh. Kamu potong kaki aku ketika aku mendirikan solat. Tuan-tuan, hebat. Ni tabib ini yang hebat, tuan-tuan. Terpaksalah mereka ni buat urusan operation, kan, pembedahan tu ketika potong kaki. Waktu sembahyang. Allahu Akbar. Akhirnya berjaya potong kaki. Dia pun tengok kaki dia. Dia pun kata, kalau inilah, kaki inilah yang membawa aku ke tempat-tempat yang terbaik, maka sebenarnya engkau telah berkorban untuk aku. Dan hari ini, tamatlah khidmat engkau untuk aku. Kerana aku masih lagi mampu untuk berjalan walaupun aku tidak ada dua sepasang kaki. Tuan-tuan, sedih. Tapi dia terima keredaan ini dengan penuh pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirnya lagi ialah apabila malam tu pula anak dia lalu dekat kandang kuda. Tiba-tiba kuda mengamuk, kuda pergi tendang pula dah anak dia terpelanting, dapatkan rawatan, tabib-tabib pakat pergi tengok, keadaan cedera parah, anak dia tak dapat dan tak sempat nak diselamatkan, akhirnya meninggal dunia. Dua kecelakaan yang dia dapat ketika sampai di bumi Damaskus ataupun Syria. Ni benda yang menyebabkan dia duka cita. Tapi peliknya ialah ketika gubernur iaitu Walid bin Abdul Malik tengok, aku tengok hang manusia yang paling pelik dengan banding manusia lain. Sebab aku tahu kalau orang dalam keadaan duka cita dia akan sedih, dia akan menangis. Tapi aku tengok kamu tak menangis. Aku tengok engkau sedih tapi aku tak nampak engkau merungut, mengadu, duk meratap. Kan kalau kita lah ni, kaki aku tak ada, anak aku pula tak ada ni, pasal apa jadi macam ni ya? Kan kalau kita lah. Macam-macam bunyi. Tambah-tambah tu tak salahkan orang lagi kalau dia main. Ni punca hang ni, hang tu aku main tengok kaki aku je ni. Hang ganti kaki hang dengan kaki aku. Kan? Anak aku mati, aku nak lagi duit. Main ganti duit aku. Kan? Kita tuan-tuan akan merungut, akan menyalahkan takdir dengan menyalahkan manusia lain. Sebab redanya itu tipis. Tuan-tuan, Urwah dia kata apa? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Ada satu kata-kata dia ketika mana Walid bin Abdul Malik tanya, apa yang kamu rasa wahai sahabat aku, Urwah, yang buatkan kamu rasa kuat? Kata dia, Allahumma kana li banuna sittatan fa akhadta minhum wahidan wa abqaita sittatan. Kata dia, wahai Allah, sesungguhnya engkau kurniakan kepada aku 7 orang anak lelaki. Hari ini kamu ambil satu. Kamu ambil daripada aku satu, seorang. Masih tinggal kepada aku 6 anak orang, 6 anak lelaki. Nampak tuan? Orang yang namanya reda, dia nampak apa yang masih ada. Kita hari ni apa yang tertinggal, kita tak nampak. Apa yang meninggal tu yang kita meratap. Beza kan? Nilai keredaan, pergantungan, serah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata dia lagi, wa kanat li azrafa arba'atan fa akhadta minha zarfan wa abqaita li salasatan. Wahai Allah, kamu kurniakan kepada aku tulang 4 kerat. Hari ni kamu ambil satu, kaki aku ni sekerat kamu ambil. Tinggal lagi 3 kerat. Tapi masih ada lagi 3 berbanding 1 yang kau ambil. Allahu Akbar.
Dan kata dia, wa aimuka la in ibtalaita laqad afaita wa la in akhadta laqad abqaita. Wahai Allah, kamu bagi ujian, kamu juga yang bagi afiat. Maksudnya kamu bagi cabaran, kamu keluarkan daripada kesulitan. Dan kalau engkau ambil, wa akhadta wa la in akhadta, jika kamu ambil pun, wa laqad abqaita, jikalau kamu ambil apa-apa yang ada pada aku, tapi sebenarnya masih banyak yang tersisa pada diri aku. Maksudnya masih banyak yang ada pada aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, saya yakin macam tuan-tuan lah juga. Kita ni masih hidup muda-muda, remaja. Kaki kita tak mana kita tak pergi melangkah. Segala jenis ceruk kampung, ceruk tempat, kita pergi. Daripada tempat baik sampai tempat tak baik, kita singgah. Kadang-kadang kita lalu. Kuat tuan-tuan, naik bukit, turun bukit, pergi dalam kampung, pergi kat bandar, pusing, apa ni, shopping complex. Tawaf 7 pusingan pun penat. Ni tawaf IOI Mall. Kan? Tawaf Sogo. Tawaf mana lagi? Segala jenis mak nenek lah, shopping komplek mana-mana kan. Bukan sampai tawaf, lebih pada tawaf 7 pusingan tu. Tak ada masalah, tak lenguh. Tapi bila dah main tour ni tuan-tuan, nak pergi masjid 5 kilometer pun ya Allah rasa berat nak pergi. Bukan 5 kilometer, 100 meter pun ya Allah bertongkat, bergegak-gegak tongkat. Gedi-gedi. Dan sahabat rahimakumullah sekalian kan, rupanya Allah dah ambil dah sebahagian daripada kudrat kita. Tu pun ya Allah, alah aku ni tak larat dah. Allah, aku ni tua dah. Macam saya juga tuan-tuan. Dulu sebelum ni tengok handphone ni kan, dekat tak ada masalah. Sekarang ni dekat kena pakai handphone, kena pakai cermin mata. Rupanya Allah dah ambil dah sikit pandangan mata. Tak apa nak jelas, kalau tok dekat ni lagi kelabu tu. Kena jauh sikit, baru nampak. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Kan, tapi kata Urwah bin Zubair, engkau ambil satu, tinggal lagi 6. Engkau ambil satu, tinggal lagi 3. Engkau ambil lah apa pun, tapi masih ada yang berbaki pada aku. Nampak? Dia lihat apa yang ditinggal, masih ada, yang tertinggal. Kita tengok apa yang telah pun hilang daripada kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, cerita tadi nak menggambarkan kita tentang hebatnya seseorang itu apabila menyerahkan urusan kepada Allah, dalam masa yang sama menerima ujian itu dengan hati yang terbuka, serta memulangkannya kembali kepada Allah sebagai tanda muhasabah buat diri sendiri. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, terutama dalam diri kita yang hari ini, kita dalam kemelut dunia yang penuh dengan fitnah, ya. Saya yakin penuh dengan fitnah, penuh dengan cabaran, penuh dengan ujian. Celik-celik saja dalam kita punya WhatsApp, kan? Dalam kita punya maklumat Telegram, dalam kita punya media sosial. Saya hari-hari penat. Tak tahulah kalau tuan-tuan, saya penat nak baca. Kalau berita berkenaan dengan isu-isu yang berlaku, ya. Tapi penat dengan masyarakat, penat dengan netizen, penat dengan umat kita hari ini yang dah semakin tenat sebab mencari salah sebagai tempat untuk berbincang, sedang yang betul dibuang-buang, dijauh-jauh, dipisah-pisah, tak nak diambil sebagai pengajaran. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala ini, saya bagi beberapa contoh untuk sama-sama kita ambil pengajaran. Kita ada 4D, tuan-tuan. 4D. Bukan tuan-tuan pergi kedai 4D tu pergi cari, tuan-tuan. Itu memang tak jumpa. Itu pergi cari bala namanya. Tuan-tuan. Kedai Toto pergi tikam tu, tuan-tuan. Ya. Apa 4D? Pertama, dekati para ulama. Ya. Sebab tu saya minta tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya pun samalah. Kita hidup ni bila tak lama ni, kita kena buat sesuatu yang Allah dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ya. Sebab tu kalau boleh, kita ni seperti mana pesan Nabi SAW, umpama orang baik dengan umpama orang yang jahat, seperti kita berkawan dengan orang yang membuat atar dan orang yang menghasil dan menempa besi. Orang baik ni tuan-tuan umpama atar. Ini sebab sabda Nabi SAW. Jadi kita boleh buat, iaitu kalau boleh kita pergi carilah orang yang lebih baik daripada kita, berkawan, bersahabat. Bukan untuk mencari populariti, bukan untuk macam isu Alif Sata lah, saya nak sebut contoh. Alif Sata, walaupun dia bukan seorang yang alim, bukanlah seorang yang faqih dalam bidang agama, kita akui dia seorang penyanyi, pelakon, dia bukan ustaz, ya, tetapi dia seorang yang baik daripada kita. Sebab dia menganjurkan usaha untuk menjadikan subuh sebagai peluang untuk kita kutip pahala yang banyak seperti geng Jumaat.
Kan dia sebut geng subuh macam Jumaat. Saya di sini tuan-tuan 2 hari, semalam di Keningau full mosque. Pagi tadi di Putatan full mosque. Penuh masjid tuan-tuan. Alhamdulillah. Saya kata bukan sebab saya. Kalau di Semenanjung bukan sebab ahli sata, tapi mungkin menjadi asbab untuk tuan-tuan datang. Jadi pembuka untuk kita seronok datang. Mai. Ya, untuk kita dapat, sebab tu bila sebut dekati para alim ulama, orang yang lebih baik daripada kita dari sudut agama, dari sudut ilmunya, moga-moga tempiahnya kena pada kita. Walaupun kita ni tak bukan jadi ustaz rujukan pun, setidak-tidaknya bila orang tengok kita ni, oh Ustaz Nabil ikut Ustaz. Tu contoh siapa kan. Jadi kita dapat tempias dengan orang yang baik-baik. Melainkan kalau kita berkawan dengan perampok, kan, oh Ustaz Nabil kawannya dengan perampok itu. Ya, perampokan. Maksudnya dengan kawan dengan orang penjenayah, orang yang mendatangkan benda, bahkan geng-geng pecah rumah. So, dengan kita orang sabit. Kalau orang nak cari masalah pun orang akan kata, Ustaz Nabil pun sekepala tu, satu geng tu. Tak pasal-pasal kita ni yang tak mencuri, kita tak terlibat dengan jenayah, kita juga dikaitkan dengan mereka. Sebab tu, kata para ulama, kita nak jadi diri kita baik, dekatilah orang yang baik-baik. Itu satu. Yang kedua ialah datang ke masjid. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita datang masjid, saya yakin ni geng-geng pencen ni nama tambah-tambah lah. Tak ada lah tempat healing paling terbaik. Takkan tuan-tuan nak pergi Wonderland, kan? Dah bertongkat-tongkat tu, dah berkursi roda pula, kan? Dah jalan pun bergegar-gegar ni, takkanlah nak hiking bukit ni. Masjid lah Ustaz. Masjid mesra OKU Ustaz. Dah tak ada tangga Ustaz. Ada gelongsor. Naik, turun, zoom, gitu je. Tuan-tuan, rahimakumullah sekalian. Jadi kita pergi masjid. Tuan-tuan, bila sebut masjid, tak kisah lelaki, perempuan, muda, tua, remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Masjid ni Nabi buat sebagai simbol yang pertama ketika dalam hijrah Nabi SAW. Sebelum sampai ke Masjid Nabawi, Nabi berhenti di Quba, Nabi bangunkan masjid. Masjid ni tempat untuk mengumpul hati-hati manusia. Tempat untuk kita membuang ego dengan sujud kepada Allah Ta'ala. Tempat dah tak ada tempat lain dah. Tempat untuk kita bertenang, dapatkan rahmat dan juga keberkatan di sisi Allah dengan kita duduk di masjid. Sebab tu tuan-tuan ada masalah sekali apa-apa pun, pergilah masjid. Tempat tuan-tuan akan dapat ketenangan walaupun tengah berceramah, orang tengah ceramah, orang tengah tazkirah, kita pasang telinga, aduh sakit kau ni duduk ceramah. Ya, ceramah mana ada beh-beh. Ceramah pasti akan kena teguran, nasihat. Kadang-kadang sampai membuatkan kita rasa panas punggung. Pandai cakap ni ustaz ni. Sampai tahap tu. Tambah-tambah macam alam ustaz-ustaz yang suka cakap bab poligami, geng-geng perempuan boykot terus. Kan tak selesa ni ustaz ni cerita ni orang tu ceramah duduk kempen poligami. Ada lah dia gurau-gurau. Takkanlah ada ceramah poligami melainkan memang khusus poligami yalah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah, tu yang kedua berkenaan dengan dekati ataupun datang ke masjid. Yang ketiga, duduklah dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Maksud saya, di mana-mana tempat orang sedang berkongsi kebaikan, pasang telinga, ambil maklumat. Kalau boleh, duduk, berteleku, dengarlah sesuatu kalau kita tidak ada apa-apa lah. Hatta kalau tuan-tuan rasa mengantuk, duduklah sekejap dalam majlis tersebut. Moga-moga rahmat Allah juga melimpah ruah kepada kehidupan kita. Walaupun kita tidur. Tidur memang tak dapat apa. Sebab tidur ni memang, dah mana nak dengar kuliah tu. Saya dengar Ustaz. Saya dengar dalam YouTube. Lepas daripada rakam tu masuk dalam Facebook, saya tengok balik. Yalah tu kalau dah rakam. Tapi kita nak dapat terus, mungkin kita tak sempat. Tak apa. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, datang dan duduk dalam majlis ilmu, moga-moga tempiahnya kena pada kita. Itu yang ketiga. Sebab tu yang Allah Nabi sebut, innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' aw ridan bima yaf'al. Sesungguhnya malaikat akan lebarkan sayapnya, turunkan rahmat Allah kepada siapa saja yang duduk dalam majlis ilmu. Moga-moga siapa saja, tak kisahlah kita yang jenis rajin mengaji ke, ahlul masjid ke, tapi kita yang dengar je kuliah, pasangnya radio, TV, tiba-tiba adalah forum perdana kan, kita pasang sekejap dalam 2-3 minit dengar sebab nak pergi goreng ikan. Dengar dulu. Moga-moga rahmat Allah kena pada kita ataupun jatuh pada keluarga kita insya-Allah. Dan yang keempat, selain daripada 3D tadi, D yang keempat iaitu dekatkan diri dengan Allah. Ya, dekatkan diri dengan Allah. Buatlah sesuatu tuan-tuan sebagai muhasabah kita, sebagai peluang untuk kita baiki kehidupan. Kata
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya disebut berkenaan dengan cara untuk kita membersih hati, cara untuk kita melentur jiwa adalah dengan beberapa cara. Pertama disebut sebagai muhasabah, iaitu kita kena ulang kaji, kita kena buat koreksi diri, kita kena tengok list yang kita telah senarai sebelumnya lagi. Adakah kita telah membuat ataupun kita masih lagi tertangguh lagi. Tengok dulu muhasabah balik, Allah, hari ni banyaknya masa aku buat benda lara. Ya Allah, hari ni aku tengok wayang saja-saja. Tak ada masa untuk aku nak baca Quran. Esok aku kena baca Quran. Muhasabah. Ya Allah, hari ni aku cakap berkenaan dengan keburukan orang. Allah, banyaknya. Kalau orang cerita buruk aku macam mana? Muhasabah. Yang kedua adalah berkenaan namanya mujahadah. Bila dah kita tahu tentang tu, kita nak kena ubah. So kita ambil platform untuk ubah. Jadikan ia sebagai satu kesungguhan. Ubah, mujahadah. Mujahadah ni tuan-tuan sampai tahap ada orang tanya kita, Ustaz, kalau saya buat ni lagi orang kata saya riak. Ni tambah-tambah macam kuliah agama ni. Alah, hang ni bukan dengar pun. Hang on je, lepas tu hampir makan, hampir sapu sampah. Hang bukan tengok pun. Hang ni memang dapat nama ni. Biar orang tengok situ, oh ada nama hang. Tuan sahabat rahimakumullah, ni di antara cabaran utama kita. Bila kita buat baik, ada saja macam-macam isu yang membuatkan kita akan rasa tak selesa. Tapi tuan-tuan, usahalah mujahadah ni kena lawan dengan nafsu, supaya kita dapat tembus benteng kita tadi tu dengan riak, takabur, ujub tu, untuk kita dapat ikhlas. Yang ketiga, lepas pada muhasabah, mujahadah, yang ketiga adalah uh, uh, muraqabah, muaqabah. Kita iqab. Tuan-tuan buat macam ni. Kalau tuan-tuan nak buat satu pembaharuan kan, kalau boleh setiap Jumaat saya nak sedekah untuk masjid. Contoh. Berapa ringgit? Contoh letakkan. Satu minggu RM10 contohnya. Jadi minggu pertama pergi RM10. Minggu kedua pergi RM10. Minggu ketiga RM10 contohnya. Minggu keempat RM10. Minggu kelima terlupa. Terlupa pun masuk. Jadi minggu ke-6, tuan-tuan buat satu janji pada diri kita masing-masing. Dah terlupa, jadi minggu ke-6 kena qada balik yang tertinggal. Jadi minggu ke-6 bubuh 20. Macam tu. Kalau tiba-tiba minggu kedua tertinggal lagi, qada lagi tuan-tuan. Jangan bubuh 30. Ganda 2. 1 darat 2, 2. 2 darat 2, 4. Barulah kita rasa, aku kena betul-betul ni. Tidak sekali lagi kan. Macam tu. Jadi kita akan rasa diri kita terawas. Dan kalau tersilap, terculas, maka kita kena iqab diri kita, denda diri kita dengan sesuatu yang kita mampu. Jangan iqab dengan benda yang tak mampu, ataupun benda-benda yang menyalahi agama, syariat. Tak boleh. Iqab ni kita sebagai denda, berhati-hati dengan perkara yang kita telah rancang. Dan yang keempat, iaitu buatlah sesuatu yang namanya muraqabah, dekatkan dengan Allah Subhanahu Taala, sama ada dengan kita banyakkan dengan zikir, dekati para ulama tadi, ataupun buat dengan solat sunat taubat. Moga-moga Allah ampun kesalahan kesilapan kita yang dilakukan secara sengaja maupun tidak. Jadi baik tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rangkumkan tadi, untuk kita dapat keredaan Allah ini bertitik tolak daripada diri sendiri. 4 perkara yang saya letakkan sebagai cara ataupun untuk kita nak buat jiwa kita ni lebih ringan untuk melakukan amal soleh, mendapat keredaan Allah. Letakkan 4 tadi. Untuk matlamat kita 2024, kita cuba. Setidak-tidaknya kita boleh gapai, kita boleh capai, kita boleh grab sesuatu yang membanggakan diri kita masing-masing. Saya cukuplah sekadar tu perkongsian saya pada pagi ini dalam tempoh kita yang singkat. Saya mohon maaf tadi terlambat nak masuk. Bukan tak mau masuk tadi. Terlambat bila duduk layan-layan jemaah tadi. Nak boleh keluar daripada masjid tu. Ustaz nak ambil gambar. Ustaz sekejap. Ustaz doa untuk anak saya. Ustaz tolong. Ya Allah. Kan? Jadi layan. Jadi terlambat. Dan naik kereta baru duduk sembang dengan pemandu tadi ni. Tiba-tiba ada ustazah telefon tadi. Ustaz kat mana? Alamak. Lupa nak tekan tadi ni. Kan duk ingatkan dan sampai ke hotel, rupanya tak sempat sampai. Tapi tak apalah, terima kasih kerana masih memberi ruang dan peluang. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain bicara, di lain ketika. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa pada pagi yang berbahagia ini, mungkin daripada pagi tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak yang sudi bersama-sama dengan kita. Mohon maaf daripada saya, yang baik datang pada Allah, yang lemah yang kurang datang dari saya sendiri. Kalau ada yang tak betul, tersilap,
tersasar ataupun sesuatu yang tak senang di telinga kita mendengar, betulkan saya semula. Moga-moga dapat dikongsi kebaikan untuk kita baiki di masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz. Mungkin kita bagi peluang lah Ustaz kan untuk para jemaah. Mungkin ada persoalan untuk diajukan, 1-2 soalan kot Ustaz. Boleh. Boleh dipersilakan bagi ingin bertanya. Semua mereka ni faham ni, tak tanya segan tanya apa ni Ustaz. Kan? Kami ni baru nak makan. Sini awal subuh. Jadi tadi makan lewat. Sebab ceramah tadi dia minta lewat panjang sikit. Tu yang lambat sikit keluar tadi ni. Makan pula apa semua kan. Ibarat macam makan dekat Semenanjung ni. Saya pun baru habis makan. Ni pun dia nak ajak keluar lagi makan ni. Allah, kenyangnya. Orang Sabah dia memang pemurah dengan mengajak dan juga menjemput rezeki. Terima kasih banyak. Rezeki yang ditolak. Itulah. Tadi nasi kuning. Saat lagi tak tahu dia nak bantai apa pula ni. Kita balon je semua. Mana ada kita bagi je semua Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih betul. banyak. Selagi ada kesempatan untuk menjamu selera, menjamah rezeki Ya. yang InsyaAllah. terbentang depan mata tu kan. Okey, Amin. nampaknya tiada soalan Ustaz kan. Senyap sebenarnya ni maknanya dah faham ke apa ni. Yang keempat, Meli Salmia. Yang keempat di tadi apa ya Ustaz? Apa itu maksudnya? Dekatkan Meli diri dengan Salmia. Allah. Muraqabah. Okey. Daripada pakai Okey. Dan nampaknya setakat itu saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Nabil Ahmad ya, berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu tanda redha Allah yang kita cari ni. Tanda kesempurnaan iman ialah apabila dia sanggup melakukan sesuatu sesuai dengan keredaan Allah dengan mengikut pengajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun tidak disertai oleh orang lain. Dan sesiapa yang berusaha mendapatkan keredaan Allah, maka Allah akan menolongnya dan memeliharanya serta mendapatkan perhatiannya. Akan tetapi sesiapa yang mengharap keredaan makhluk dengan membuat perkara-perkara yang dimurkai Allah, maka Allah tidak akan memberinya petunjuk pun dan hidayah, dan sudah tentunya tidak akan terselamatlah di dunia dan juga di akhirat ini. Maka itu kita hendaklah sentiasa mengharapkan petunjuk Allah lah ya, bagi memperkuatkan iman dan keyakinan yang akan menjadi kuasa pendorong kepada kebajikan dan menghalang daripada melakukan kerosakan dan kejahatan. Dan syukran wa jazakallahu khairan kasiran kepada Allah, kepada Ustaz, dan semoga Allah memberkatinya ilmu yang disampaikan oleh Ustaz ni, dan semoga Allah berikan kita kefahaman yang sahih sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memahami syariat Allah SWT ini. Terima kasih semua kepada penyumbang, especially Ustaz. Demi keselamatan majlis seperti ini, kita mengharapkan sumbangan-sumbangan untuk majlis-majlis ini Ustaz kan. Dan Ustaz kita, saya serah kepada Ustaz lah ya, untuk dulu dengan tasbih kafarah dan salam. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi tau. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Allah. Jazakumullah khair. Allah. Terima kasih. Amin. InsyaAllah. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Jika ada InsyaAllah. Kita jumpa lagi di Panjang ke Umur insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Jom kita menjamu selera lah pula. Jom kita sarapan. Mana dia belum sarapan? Termasuk saya ni belum sarapan lagi. Ni kenyang dah. Jom. Alah, janganlah. Kita belum sarapan lagi ni. Nino nak tanya, ada rakaman ke? Ada rakaman. Alamak, saya belum tutup lagi rakaman ni. Sekejap ya. Dah termasuk dalam rakaman dah perbualan ni.